Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya akan membentangkan tentang penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK. Walaupun TMK memulakan kehidupan seharian seperti dalam pendidikan, dalam perniagaan, ia juga disalahgunakan. Menurut Fauna, penyalahgunaan ini termasuk berita palsu, penipuan dalam talian, buli cyber dan ketagihan media sosial. Ini memberi kesan negatif kepada kesehatan terutama remaja. Oleh itu, penting untuk kita kenal pasti puncanya dan cari langkah pencegahan supaya TMK digunakan secara beretika dan selamat. Pertama yang mendorong penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau dikenali sebagai TMK di Malaysia ialah budaya ingin cepat terkenal. Ramai pengguna, terutamanya golongan remaja, cenderung untuk menyebarkan maklumat palsu, mencipta kandungan provokatif atau memutarbelit fakta sebenar semata-mata untuk menarik perhatian di media sosial, seperti di aplikasi TikTok dan Instagram. Fenomena ini dikenali sebagai crowdcasing yang menyebabkan etika dan tanggungjawab sosial diketepikan demi tontonan dan likes. Faktor kedua pula ialah kurangnya pendedahan terhadap implikasi negatif teknologi. Dalam era modernisasi ini, sesiapa sahaja boleh mengakses teknologi tanpa mengira latar belakang. Kerana ini menjadikan TMK selalu yang mudah dieksploitasi untuk kegiatan jenayah seperti jenayah cyber, buli dalam talian, dan ketagihan skrin, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, tanpa pengetahuan asas tentang keselamatan digital, pengguna mudah terjerumus menjadi mangsa atau pelaku. Tambahan pula, ibu bapa dan pendidik seharusnya lebih proaktif dalam memberikan pendedahan mengenai risiko TMK sebagai satu bentuk kehalan sosial, terutamanya dalam kalangan belia yang semakin lemah penguasanya. Dua faktor ini saling berkait dan menyumbang kepada peningkatan penyalahgunaan teknologi yang semakin membimbangkan di Malaysia. Isu pertama yang semakin membimbangkan di negara kita iaitu penipuan dalam talian yang dikenali sebagai Macau Scam yang kini banyak menyasarkan golongan warga emas. Macau Scam biasanya bermula dengan panggilan telefon daripada individu yang menyamar sebagai pengawal polis, mahkamah, bank negara atau SPRM. Mereka akan mendakwa bahawa mangsa terlibat dalam kesalahan berat seperti pengubahan wang haram atau pengedaran. Dadah bagi meyakinkan mangsa, mereka akan bercakap secara profesional menyebut butiran peribadai dan membugut dengan waran tangkap palsu. Mangsa, terutamanya warga emas yang kurang faham prosedur undang-undang atau teknologi, akan panik dan akhirnya menurut arahan si penipu. Mereka diminta memberikan maklumat perbankan seperti nombor akaun, kata laluan dan nombor TNC ataupun terus memindahkan wang kononnya untuk tujuan siasatan. Contohnya, seorang wanita warga emas berusia 73 tahun di Pulau Pinang telah mengalami kerugian lebih RM764,000 Malaysia akibat tipu helah ini. Kes sebegini bukan sahaja melibatkan kerugian wang, tetapi juga memberikan kesan emosi seperti trauma, rasa malu dan hilang kepercayaan terhadap pihak berkuasa. Pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia dan Bank Negara telah menjalankan pelbagai kempen kesedaran, namun peranan keluarga dan masyarakat juga sangat penting. Kita perlu mendidik warga emas agar sentiasa berwaspada dan tidak panik dengan tanpa pengesahan. Jika ragu, rujuk terus kepada agensi rasmi. Sebagai kesimpulannya, maka scam ialah contoh nyata bagaimana teknologi boleh disalahgunakan untuk tujuan jenayah. Di samping itu, salah satu bentuk penipuan dalam talian yang paling klasik ialah love scam. Di Malaysia, semakin ramai memilih untuk berkenaan secara dalam talian. Namun, ini turut membuka ruang kepada pencernaan yang simple mengambil kesempatan. Penipu biasanya menyamar sebagai individu menarik dan membina hubungan emosi dengan mangsa sebelum memperdaya mereka secara kewangan. Pada tahun 2022 sahaja, sebagai 518 aduan berkaitan penyalahgunaan media sosial diterima, termasuk kes love scam. Sebagai contoh, seorang wanita kerugian lebih RM100,000 Malaysia selepas ditipu oleh individu yang menyamar sebagai ahli perniagaan dari luar negara. Bagaimana penipu ini beroperasi? Mereka biasanya akan menunjuk kasih sayang dengan cepat, meminta wang atas alasan kecemasan, atau mengancam masa melampung taraf perniagaan palsu. Masa bukan sahaja menanggung kerugian kewangan, tetapi juga kesan emosi dan psikologi akibat dihianati. Apa yang boleh kita lakukan? Kita jangan mudah percaya dengan kenalan maya. Gunakan semamil untuk periksa akaun bank atau laporkan kepada polis atau SKM jika melihat saksi penipuan. Kes love scam ini mengingatkan kita tentang pentingnya kesedaran digital. Penggunaan perlu lebih berhati-hati dan pihak berkuasa serta platform digital harus bekerjasama untuk mengekang penipuan ini. Kedua,
Pada Mei 2019 di Kuching, Sarawak, seorang gadis berusia 16 tahun menyatakan tinjauan pendapatan di Instagram meminta pengikutnya mengundi sama ada dia harus hidup atau mati. Yang mengejutkan, 69% memilih untuk mati. Petang itu juga, dia ditemui mati selepas terjatuh dari tingkat 3 blok kedai. Insiden tragis ini menimbulkan kebimbangan mendalam tentang pengaruh media sosial terhadap kesihatan mental, terutamanya dalam kalangan remaja. Dan juga mendedahkan bagaimana platform dalam talian boleh disalahgunakan untuk mempengaruhi keputusan berbahaya atau membawa maut. Yang mengeluarkan beberapa isu, yaitu kurang empati dalam komuniti dalam talian, cerdik digital yang lemah dalam kalangan pengguna, dan akibat serius daripada interaksi dalam talian yang cuai. Sebagai tindak balas, ramai di Malaysia telah menyeru peraturan yang lebih rukun mengenai penggunaan media sosial, sistem sokongan kesihatan mental yang lebih baik, dan pendidikan kewarganegaraan digital yang komprehensif. Walaupun undang-undang seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 wujud penguasa kekait sebagai cabaran disebabkan oleh evolusi pesat platform digital. Kesimpulannya, kes Instagram pada tahun 2019 berfungsi sebagai peringatan yang kuat. Kita mesti menggunakan penggunaan teknologi yang bertanggungjawab, meningkatkan pendidikan digital dan membina komuniti dalam talian yang lebih belas kasihan. Hanya dengan itu, kita boleh menegakkan strategi seperti itu. Terima kasih Singhui. Saya akan menerangkan contoh kes ketiga yaitu penyebaran pauta palsu. Akaun palsu menyamar sebagai syarikat atau individu terkenal dan kongsi pauta menarik seperti hadiah percuma. Bagi pengguna klik, nanti mereka boleh dijangkiti malware yang curi maklumat pribadi. SKMM melaporkan kes ini makin meningkat kerana kurangkan kesedaran digital. Jadi, kita perlu berhati-hati, elak klik pauta meragukan dan amalkan pengguna teknologi dengan etika dan tanggungjawab. Terima kasih. Kes keempat ialah penyalahgunaan TMK melalui penipuan atas talian yang menyamar sebagai agensi kerajaan. Kebiasaannya, penipuan ini berlaku melalui platform seperti WhatsApp, Facebook atau web palsu yang kelihatan seolah-olah rasmi. Mangsa akan menerima mesej kononnya mereka layak menerima bantuan khas kerajaan seperti bantuan khas kerajaan atau yang contohnya bantuan COVID-19. Mesej tersebut disertakan dengan pautan ke laman web palsu yang meminta maklumat pribadi seperti nombor kad pengenalan, maklumat akaun bank dan kadang-kala kata lawan TAC. Apabila maklumat ini diberikan, scammer boleh memasukkan akaun bank mangsa, memindahkan wang tanpa kebenaran. Ada kes yang melibatkan kerugian sehingga RM1,000. Apa yang membimbangkan, penipuan seperti ini mengambil kesempatan terhadap kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan sekaligus mencemarkan imej TMK sebagai saluran komunikasi yang sepatutnya memberi manfaat. Walaupun pihak berkuasa seperti MCMC dan PDRM telah mengambil tindakan seperti mengeluarkan amaran dan menyediakan saluran aduan seperti CCID, Scam Response Center, kes-kes sebegini terus meningkat, terutamanya kerana tahap kesedaran masyarakat tentang keselamatan digital masih rendah. Kes ini menunjukkan bagaimana teknologi boleh disalahgunakan untuk menipu orang ramai dan betapa pentingnya kita semua sentiasa berwaspada serta menyemak maklumat melalui saluran rasmi. Terima kasih. Terdapat beberapa langkah penting untuk menggerakkan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti penyebaran berita palsu, bully sirai, penipuan dalam talian dan komen pergaulan. Masalah ini boleh dikurangkan melalui pemantauan ketat hukuman seperti sekatan akaun atau tindakan undang-undang. Terutamanya bagi kes serius seperti penipuan. Kesedaran masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui kempen, pendidikan di sekolah dan kursus percuma supaya orang ramai tahu cara kenal pasti maklumat palsu dan kandungan berbahaya. Platform media sosial boleh guna penapis otomatik untuk kandungan negatif, manakala ibu bapa perlu pantau aktiviti anak-anak di internet. Kerajaan menunjukkan bully siber semakin meningkat dan memberi kesan serius terhadap kesihatan mental ramai. Oleh itu, kerjasama antara kerajaan, syarikat teknologi
dan institusi pendidikan sangat penting untuk wujudkan persekitaran digital yang lebih selamat, termasuk menyediakan talian bantuan dan khidmat kaunseling untuk bangsa. So, saya akan memandangkan implikasi penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia. Isu ini memberi kesan besar kepada aspek sosial, ekonomi dan keselamatan negara. Dari segi sosial, penyebaran maklumat palsu dan budi sivil melemahkan keharmonian masyarakat dan memberi tekanan kepada kesihatan mental, terutamanya generasi muda. Dari sudut ekonomi pula, penipuan dalam talian seperti macam scam menyebabkan kerugian jutaan ringgit dan menjejaskan keyakinan terhadap sistem kewangan digital. Serangan siber juga mengancam operasi syarikat dan meningkat pertumbuhan ekonomi digital. Dari aspek keselamatan, penyalahgunaan TMK membuat ruang kepada jenayah sivil dan penyebaran ideologi ekstremis yang boleh menggugat kestabilan negara. Oleh itu, penting bagi Malaysia untuk memperkukuh dasar keselamatan digital dan penguatkuasaan undang-undang bagi melindungi negara dalam era teknologi ini. Terima kasih.